bahan untuk rendang daging mak kita. Okey, chef perlukan 1,5 kilo daging batang pinang, potong cube, 5 biji bawang merah yang akan dikisar sebentar nanti, 3 biji bawang holland juga dikisar, serai 7 batang yang muda juga dikisar, cili kering 7 hingga 25 batang. Chef perlukan 7 saja. Kalau korang nak pedas, korang lebihkan lagi lah. Okey, bawang putih dalam 1 bunga. Halia tua, saya pakai 2 inci, 2 inci 2 inci. Kunyit hidup, kunyit hidup 2 inci ni saya pakai 2 batang lah, bukan 2 batang. Juga untuk dikisar. Okey. Ketumbar, chef akan pakai 3/4 cawan, juga dikisar. Jintan manis, ni jintan manis jangan tersalah, ambil jintan putih pula jintan manis. Jintan manis setengah cawan. Santan 1 mangkuk, ni santan pekat chef perah sendiri. Okey, layan sorang-sorang. Dan saya ada kerisik, sikit kerisik lebih kurang 1 cawan. Okey, 1 cawan. Garam dan gula. Gula chef bekas buttercup tu besar Alright. Okey, di sini chef nak sharing sikit why chef gunakan bahan-bahan yang senang kata dia lebih hard sikit. Contoh saya akan pakai halia tua, saya ada lengkuas. Saya ada bawang putih. Walhal bawang merah tu dah cukup untuk buat rendang ni. Okey, untuk hari raya dia memang berlainan. Okey, situasi berlainan. Kerana penggunaan bahan ni disesuaikan dengan cara pemakanan kita di hari raya. Kerana kita akan jumpa pelbagai juadah, hidangan yang berlawanan sentiasa orang kata yang boleh mengakibatkan perut tak berapa sedap, macam tu lah. Contoh, ada kuah kacang, ada masak lodeh, rendang ayam, rendang tu masak merah, ada masak kicap pula. Okey, then apa, ada soto pula, ada soto, macam-macam lagi lah. Benda tu akan membuat badan kita tidak berapa okey. So untuk mengatasi semua ni, bahan-bahan yang kita guna ni adalah membantu, InsyaAllah lah akan membantu sikit So kita mungkin tidak sakit perut, tidak mudah lah nak hadapi orang kata cerit-berit. Jauhkan daripada tu. Asal hari raya je cerit-berit tu normal kan. Okey, so kita kena masak lah dengan cara yang betul. Okey, inilah cara yang chef nak kongsikan yang sesuai untuk hari raya, iaitu rendang daging mak kita. Okey, stay tune untuk step seterusnya. Step berikutnya, panaskan pot. Okey, chef gunakan pot elektrik. Okey, masukkan daging. Okey, masukkan daging. Kemudian diikuti dengan semua bahan kisar. Okey, sekali saja masuk. Okey. Jangan khawatir, periuk macam mana pun boleh muat. Okey. Kemudian santan sekalian okey. Akan kacaukan perlahan. Okey, rendang daging mak kita ni tidak perlu diperap seperti rendang tok. Rendang tok akan perapkan dengan rempah ratus. Okey, ini tidak perap, kita akan rebus sekali-sekali semua. Okey, yang cuma saya tak masukkan adalah gula, garam, dan saya ada asam keping nanti. Saya tak letak lah.
dahulu. Okey, kita akan pastikan rendang mak kita ni mendidih dengan baik. Kita akan renyahkan dia dengan api yang perlahan. Kita tidak masak dengan api yang besar ya. Okey, saya akan mesrakan dulu dengan semua bahan. Okey. Begitu juga krisik yang tidak dimasukkan dulu ya. Krisik adalah bahan yang paling final sekali nanti. Okey. Okey. Gaul mesra dengan bahan-bahan kisar tadi dulu ya. Sambil-sambil tu saya dah boleh buat kerja lain lah. Sebab saya buka api kecil je. Okey. Daging matang pinang. Okey, right. Okey, kalau nak tahu ini baru 15 minit pertama. Okey. Itu juga dah merenyah perlahan saja. Saya gunakan api kecil ya. Okey, nampak kita pelan-pelan, sayang-sayang. Sambil ni sebenarnya saya sedang siapkan daging biryani. Okey, customer chef. Tu kat kawah lah, kawah sebelah. Tapi yang comel ni chef ajar memang untuk siapa-siapa, untuk semua yang nak tahu masak daging untuk hari raya. Rendang daging mak kita ni, ni chef sharekan lah. Ingat 1.5 kilo ni cukup untuk 35 pack. Maknanya 35 orang boleh makan. Rendang ni untuk 35 orang. Alright, nice. Sambil terkacau sayang-sayang, kita pun terbayangkan satu cerita lama di mana seorang gadis tu sedang main buaian. Main buaian di atas pokok. Okey, mana tali buai tu diikat di atas pokok sambil dia ayun buai dia perlahan-lahan. Lepas tu buai dia boleh pula ayun sendiri. Sambil tu dia nyanyi pula. Sure ram ram sure ram, sure ram yang manis. Nanti korang jangan saja je ni iklan je, iklan. Tak ada kena-mena Saya seorang-seorang masak macam ni memang macam tu jadi dia kan. Sunyi seram je kan. Tak ada hal lah. Okey, 15 minit pertama. Sekarang ni kita biarkan dia merenyah. Kita memang masak berjam juga ni. Tapi kita nak masak dia supaya daging rendang kita tu cun, nice, sedap dan tak sakit perut untuk dimakan Rendang kita ni mesti boleh tahan 2 hari kat luar pun tak basi InsyaAllah Sure ram ram sure ram sure ram. Alamak, terbayang pula cerita lama ni, seram pula tak. Okey, kita biarkan sebentar. Chef nak continue masak daging masak biryani. Tu kat sebelah lah Continue sebentar nanti. Okey, Suriram datang kembali. Okey, bukan apa ni adalah rendang daging kita setelah 1 jam. Okey, dengan api kecil direnyah. Beginilah rupa dia. Ini baru sejam. Kita akan tunggu lagi 1 jam lagi. Okey, untuk proses seterusnya. Okey. Bau aroma dia yang wangi. Masak perlahan-lahan. Slow cook, slow motion. Okey, slow cook. Okey, 1 jam yang pertama ya. Masak rendang ini amat mudah, jadi korang tak perlu susah hati. Masuk sekali, just api kecil. Layan sahaja, pastikan jangan sampai hangit. Okey, chef akan usik biasa untuk mengelakkan isu-isu yang tak diingini seperti hangit di tengah. Okey, hangit kat mana-mana. Okey, apa-apa pun kita akan sentuh dahulu gunakan senduk kayu ni di bahagian tengah. Sekarang itu saya suka buat begini. Saya akan kacau mesti di bahagian tengah dahulu.
Kalau kita lihat ada asap, contoh ada asap kepul putih berpusing di tengah tu, itu adalah hangit. Tu confirm dah hangit. Macam ni tak adalah, tak ada asap putih, tak ada putih di tengah tu kan, tak ada macam yang puting beliung satu, tak ada. Okey, kita tunggu step seterusnya. Okey, kacau lagi. Okey, dengan api perlahan. Ingin kering lagi. Korang renyahkan sehingga 1 jam lagi. So bermakna rendang daging ini akan masa 3 jam. Okey, kita pastikan ia mengering. Kalau ingin daging yang kering, ingin berkuah, anda boleh setengah jam lagi, boleh matikan api. Sekiranya ingin rendang yang warna lebih gelap sedikit, boleh letak kicap caramel. Okey, Cobi pastikan Cobi nak keringkan lagi sebab kita nak masak dia dengan nice. So kita bagi dia lama sikit pun tak mengapa ya. Rendang daging mak kita ni lebih lama, lebih enak, lebih cantik hasilnya. Okey, dia masuk jam kedua. Okey, rupa rendang daging mak kita seperti ini ya. Ini setelah 2 jam. Kita renyah api kecil. Okey, nampak Okey, setelah 2 jam kita akan masukkan bahan seterusnya, iaitu asam keping 2. Nanti korang juga boleh gantikan dengan asam keping ni dengan air asam jawa setengah cawan. Okey, setengah cawan sahaja. Gantikan asam jawa setengah cawan. Okey, kemudian diikuti dengan gula. Gula setengah cawan. Okey, selain daging ni ada manis daging sendiri, sokongan gula atau gula pasir atau gula merah boleh, gula Melaka boleh, atau manisan karet pun boleh digunakan ya. Kacau lagi, suriram lagi. Tak ada suriram lah ya. Okey, kacau mesra dahulu. Okey, ini giliran garam pula. Okey, garam 1 sudu besar. 1 sudu besar Kemudian kerisik 1 cawan. Okey, cepat tu kerisik. Kerisik pun buat sendiri, jangan main-main. Buat benda baru puas hati ya. Kita nak rendang kita sedap, kita buat sendiri. Santan perah sendiri, kerisik kita goreng sendiri ya. Okey, sekarang masa untuk kerisik kita. Okey, yang rendang digaul mesra ya. Okey, rendang ni tidak pedas sebenarnya ya. Kanak-kanak atau orang veteran, golongan veteran sesuai sangat makan. Okey. Kalau korang dapat bau aroma dia sekarang ni, memang wangi ya. Okey, untuk rendang ni saya tidak gunakan limau purut ataupun daun kunyit. Saya gunakan asas tadi yang serai ada, tumbah apa semua tu, cukup untuk mewangikan rendang daging mak kita ini. Kerana kita boleh gunakan untuk rendang yang lain untuk menggunakan limau purut ataupun daun kunyit ya. Ini setelah 2 jam. Sekarang ni kita akan biarkan lagi untuk seketika, bagi dia betul-betul masak rendang. Okey, kita lihat daging. Sudah siap rendang
mak kita. Nampak batang pinang. Okay, batang pinang. Alright. Subscribe OBTV.